Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya, Ruki Saham Gakuen. Saya Mr. Ruki Saham. So okay guys, hari ni saya ada nak tunjukkan you satu case study okay, saya punya klien which happened last Friday. Okay, so benda ni mungkin boleh berlaku dekat anda lah. So saya harap anda pay attention apa yang saya nak bagi tahu, dan sekiranya berlaku pada anda, maka anda tahu nak buat apa next. Alright. So seperti biasa, sebelum saya mulakan case study ni, saya nak letakkan satu disclaimer. Saya bukan financial advisor, saya tidak memberi advice, saya tidak memberi apa-apa buy call, sell call, hold call ataupun apa-apa cadangan. Apa saja konten yang saya keluarkan untuk channel Ruki Saham adalah untuk berbentuk education sahaja, dan ia bukan bentuk cadangan. Okay? Pihak RSG tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa yang decision pelaburan yang dibuat oleh anda. So, let's go into it. So okay guys, cerita dia macam ni. Okay, basically klien saya ni adalah klien yang menggunakan account margin Okay, so maybe you guys yang tak tahu kewujudan account margin account margin ni ada macam-macam jenis basically. Okay, ada yang berbentuk macam where dia punya transaction tu lagi lama sikit. Maksudnya macam dia tak close immediately untuk anda nak kena bayar. Okay, macam contoh kalau yang normal adalah di mana anda beli hari Senin, anda dah kena bayar by hari Rabu. Okay, dia ada juga margin accounts yang they extend the time frame, tapi maybe they charge ada extra. Okay, so there are those kind of accounts lah basically nak cerita. Okay, so berbalik kepada case klien saya ni. Okay, so the story was klien saya ni ada beli Pharma Niaga. Okay, Pharma Niaga sebanyak 1,100 unit. Okay, you dah boleh tengok gambar ni 1,100 unit. And then harga dia ketika itu adalah RM5.16. So about 5,000 lebih lah. Okay, and then Pharma Niaga ada isu bonus. Okay, ada isu bonus. Setiap satu saham yang any shareholder Pharma Niaga pegang, mereka akan dapat 4 additional saham. Okay, kalau you tengok gambar rajah kedua ni, saya dah highlightkan yang merah ni. Okay, so klien saya ada beli 1,100, is still on contract lah, maksudnya belum bayar, and bonus issue dapat 12,800. Kalau you ambil semua ni, okay, you ambil semua ni, you darab dengan 4. Okay, so that's the amount lah ni, 3,200. So kalau darab 4 sama dengan 12,800. Okay, so this one plus this one. Okay, so nak jadi kisahnya, okay, dia punya margin account tu dah nak hampir sampai masa lah. Okay, there's a limit of time jugalah, how much time extension. So nak sampai masa untuk decide sama ada nak pick up the counter ataupun nak basically sell off lah. Okay, so nak jadi ceritanya, klien saya ada buat another purchase lebih kurang 2 hari lah, 2 hari before tamat tempoh untuk kontrak yang pertama. Jadi wujudnya kontrak kedua iaitu 6,700 pada harga 88 sen setengah Okay, so basically lepas bonus, of course dia akan adjust balik harga. Okay, and 5,900. Okay, so ni situasi kontrak dia sebelum dia buat apa-apa. So dia ada kontrak 1 1,100 kat RM5.16, dan kontrak kedua 6,700 at 88.5. Okay, the way the system works is always FIFO, first in first out. Jadi apa saja yang kita beli dulu, apabila kita membuat penjualan, maka ia akan menggunakan kontrak yang paling awal. Okay,
So, in normal circumstances, okay, katakanlah tidak wujud isu bonus ni, maka tidak akan berlaku kekeliruan okay. Maksudnya apabila sampai masa, let's say klien saya decide untuk tak nak pick up, maka dia hanya perlu melakukan penjualan sebanyak 1,100. Dan kontra tersebut sama ada gain atau loss hanya akan base pada 1,100 unit sahaja. Okay. But in this case, because there was a bonus issue, okay, apa yang buat sistem jadi keliru adalah bonus tersebut memang dikredit ke dalam CDS. Okay. Tetapi dalam sistem kontrak ia tetap 1,100 unit sahaja pada harga RM5.16. Okay. Jadi bila klien saya buat penjualan tu, dia memang nak jual lah everything yang worth 1,100 tu. Jadi kalau you tengok dekat sini, dia menjual 6,500 worth, okay, of saham pada harga 88.5. Okay. Tujuan dia jual 6,500 tu adalah untuk offset 1,100 tersebut. Okay. Where 1,100 kalau bonus 4 kali, so maksudnya 4,400 campur 1,100, 5,500. Kenapa jual 6,500 tu? Extras lah in case kalau benda tu control loss. Okay. But apa yang terjadi, okay, ni hari Jumaat lepas apa yang terjadi ialah, okay, disebabkan saya kata sistem tidak mendarab 4 dalam kontrak. Okay, maksudnya dia tak darab 4 dan campur yang original. Maknanya 1,100 ni tidak jadi 5,500. Dia tetap 1,100 dan ini harga dia. Jadi apabila dia melakukan penjualan 6,500, okay, secara tak sengaja, okay, kontrak telah tolak 1,100 dan juga mengambil portion yang balance dari sini, iaitu 5,400. Okay, anda boleh tengok dekat sini 1,100 dekat sini yang kontrak pertama dan 5,400 daripada kontrak kedua, menyebabkan kontrak kedua hanya tinggal sebanyak 1,300 sahaja. Okay, bukan lagi 6,700. Okay, and dia mengalami losses sebanyak 4,800. Okay, 4,800. So ini yang duit yang dia nak, tiba-tiba dia kena bayar balik dekat broker saya. Okay, so dia macam terkejut lah. So dia call saya. So saya buat siasatan sikit dan saya discover that this is the punca. Okay, it's because the system does not change the amount of contract. Okay, nilai tu, maknanya dari segi nilai, maksud saya 1,100 unit ni dia tak tukar. Dia tak tukar jadi 5,500. Dia tetap 1,100 pada harga RM5.16 this amount. So because of the FIFO system, maka dia set off 6,500 ni, 1,100 unit kat sini dan 6,500 kat sini. Lagi balance 5,400 daripada kontrak kedua. Okay, so basically dia contact saya, tanya what can he do. Okay, so saya buat discussion. Okay, we did a discussion dengan saya punya broker and we try to tweak sikit. Okay, because this is what we call exception lah. Okay, disebabkan bonus issue berlaku. Kalau benda ni tak ada bonus issue, tak ada issue. Dia maksudnya, dia sampai masa tu dia hanya perlu jual 1,100 dan dia kena settle lah whatever contra loss ke apa ke. Kalau ada contra gain, kalau ada contra loss, itu yang dia kena settle dan kontrak kedua tu akan remain. Tapi disebabkan memang niat dia memang dah jual lebih untuk cover the 1,100 unit, dia jual 6,500. Tapi tak pasal-pasal dia tolak kontrak kedua, menyebabkan dua-dua jadi contra loss. Okay, jadi apa yang saya buat untuk dia, okay, as dia punya remiser, ialah saya contact saya punya manager lah basically. So basically, you as the client, okay, katakanlah benda ni berlaku pada anda lah. This is basically very rare situation saya panggil. Dan kalau berlaku ke anda, apa yang anda boleh buat ialah call balik remiser anda, okay, ataupun dealer anda and try to reverse the contract. Okay, so reverse balik contract tu and reset off balik. Okay, so reset off dengan the original one. Kalau anda tengok, sebenarnya ada 12,800 unit extra dalam account tersebut. So what you need to do is to tap this free bonus untuk cover balik yang account ni. Okay, so itu yang kita buat. So basically kontrak kedua remains untuk klien saya 6,788.5. So instead yang 6,500 ni 1,100 tolak kat sini dan 5,400 lagi di tap daripada sini. Okay, so bonus ni akan tinggal 12,800
sorry, tolak 5,400. Okay. So basically berlaku the plus minus tu, dia punya instead of having to pay out 4,000 plus, okay, dia kalau tak silap saya lah, saya tak ingat berapa yang dia antara dua tu, dalam beza dalam berapa puluh ringgit je macam tu. Okay, berapa puluh ke 100 ringgit macam tu difference. So sedikit sebanyak ni membantulah, okay, membantu dia. Basically sebenarnya is just a matter of how you set how the arrangement of the contract je sebenarnya, okay. But because of the scenario, okay, disebabkan bonus issue tu berlaku, maka ada berlaku kekeliruan dalam sistem, okay, and this can only be done manually, okay. That is why saya memang sarankan, ingatlah, kalau anda melabur dalam saham ni, it is very important for you to have a close relationship with your remiser and your dealer, okay, sebab mereka boleh membantu anda lebih daripada just monitoring in terms of apa yang anda beli, apa anda jual, giving a bit of insight ke apa. They can do more than that, okay. But you need to have a close relationship dengan diorang. So okay guys, this is just a short video. Okay, memang case study ni sangat menarik. Actually this is first time lah, it happened to me over the last 10 years pun, ini first time. Okay, memang just by chance that bonus issue issued and then contract tu masih belum berbayar, so dia create some confusion. Okay, in a normal case, usually kalau we are talking of it is like katakanlah you pakai cash account, is unlikely happen to you lah, sebab in T2 you dah end up dah kena bayar dah. So before the X date pun, T1, T2, katakanlah you beli sehari sebelum X date pun, by the X1 and then the next following day tu you dah kena settle your contract. So it will remove from the system. But in this case of my client, klien saya ni menggunakan apa yang dipanggil margin account. Okay, so margin account, it has an advantage of at extension dia punya time period for payment. Okay, dia bukan macam normal account. Okay, ada kelebihan, ada kekurangan. Okay, biasalah tu. So it happens to him, so saya selesaikan masalah dia cara ni. Okay, saya pun dah memang minta izin dia untuk bentangkan kes ni, because it is useful for others. So saya harap apa yang saya share hari ni is memberi manfaat lah pada you guys. So macam biasa, sebelum saya akhiri video saya, kalau boleh saya minta tolong sedikit, please hit that subscribe button and the notification bell. Kalau rajin, hit lah the like button juga, and comment ke apa ke, so that it encourages the algorithm of the YouTube, okay. And also saya ada Facebook page Ruki Saham Gakuen, so you guys boleh juga go to my page, hit the like button and follow, so share lah pada kawan-kawan yang memerlukan. So until then, saya Mr. Ruki Saham, saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roger and out.